A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zalasmi bin Muhammad Ruslan dengan nombor A183942. Jadi bagi subjek STIE 2252 Hidrologi, kumpulan kami akan bentangkan tentang isu banjir terowong smart di Kuala Lumpur. Maka bahagian saya akan menerangkan tentang pengenalan bagi subjek ini. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aina Farhana binti Amran dengan nombor metrik A183841. Saya akan membentangkan mengenai fungsi-fungsi terowong smart tunnel. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Hadis Alwani bernombor metrik A183068 dan saya akan menerangkan tentang reka bentuk struktur terowong smart. Salam sejahtera, nama saya Janila dengan nombor matriks A179629. Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan dengan operasi dan mekanisme struktur smart. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azra Nur Badrina dan nombor matrik saya A180855. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang contoh struktur unik yang terdapat di terowong Smart KL. Bahagian pengenalan yang pertama, sebelum kita bergerak dengan lebih jauh untuk memahami fungsi terowong smart di Kuala Lumpur ini, kita perlu untuk faham apakah keadaan mendesak sehingga kita perlu untuk membangunkan terowong smart ini. Jadi kita akan nilai sebuah artikel yang berjudul Hujan Lebat Bangkitkan Memori Banjir Besar tahun 1971 yang telah ditulis oleh Liza Mokhtar. Kata Liza Mokhtar ini, kepada tahun 1970 telah pun berlaku hujan monsun yang berlarutan hampir seminggu, yang akhirnya telah pun meningkatkan paras air sungai di Kuala Lumpur ini semakin meningkat dan juga melimpah. Contoh paras air sungai yang telah pun meningkat dan melimpah ini adalah Sungai Kelang. Akhirnya, apabila paras air sungai ini telah pun meningkat dan melimpah, telah pun berlaku masalah di Kuala Lumpur. Contohnya adalah tanah runtuh, memutuskan hubungan jalan raya di kebanyakan ibu negara dan juga menjejaskan landasan kereta api. Jadi, untuk menggambarkan keadaan, banjir yang berlaku pada tahun tersebut adalah bukan banjir yang biasa. Kita akan lihat daripada artikel yang sama, iaitu kesan hujan monsun yang berterusan ini telah pun menyebabkan kesan-kesan yang besar di Kuala Lumpur. Yang pertama, telah pun menenggelamkan 60% kawasan di ibu kota negara, iaitu daripada kawasan Abdullah Hukum sehinggalah kawasan Dataran Merdeka. Dan jika anda lihat di gambar di sebelah kiri, itu adalah keadaan Kuala Lumpur yang telah pun tenggelam sebanyak 60%. Dan jika lihat daripada gambar itu juga, nilai kerugian yang telah pun dihadapi oleh kerajaan pada ketika itu adalah 84.7 juta dan melibatkan orang terkorban iaitu seramai 20 orang. Jadi selepas kita faham tentang keadaan banjir besar yang telah pun berlaku di Kuala Lumpur, ini sebenarnya telah pun menunjukkan keadaan mendesak yang jelas bahawa kerajaan pada ketika itu perlu untuk melaksanakan satu mekanisme penyelesaian banjir di Kuala Lumpur, iaitu dengan melaksanakan terowong smart. Jadi terowong smart ini sebenarnya menurut Azrul Afandi dalam laporan akhbar berita harian, terowong ini telah pun memindahkan air sebanyak 70 kali dalam setahun. Walaupun jangkaan awal ketika pembinaan terowong ini hanyalah akan digunakan sebanyak 5 ke 6 kali. Jadi terdapat signifikan dan kesan-kesan positif terhadap pembinaan terowong smart ini. Cuba bayangkan kalau tidak ada terowong smart ini, maka kemungkinan besar Kuala Lumpur tidak mampu pun untuk menampung sebanyak 70 kali air yang dipindahkan oleh terowong smart ini dalam tempoh setahun. Dan kemungkinan besar juga kita akan menghadapi satu masalah yang berulangan kembali, iaitu kita akan menghadapi kerugian yang melibatkan 84.7 juta dan kemungkinan juga terdapat angka korban yang lebih tinggi berbanding tahun 1971. Maka barulah kita boleh bergerak tentang bagaimanakah terowong smart ini berfungsi. Hai, saya Aina Farhana akan meneruskan dengan fungsi-fungsi tujuan pembinaan lorong smart tunnel. Berikut merupakan beberapa fungsi yang telah saya senaraikan, iaitu pertama, semestinya lorong smart tunnel adalah untuk mengurangkan isu banjir. Yang kedua, Kuala Lumpur sangat biasa dengan masalah ini, iaitu kesesakan lalu lintas. Oleh yang demikian, fungsi wujudnya lorong smart tunnel adalah untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas. Seterusnya, lorong smart tunnel juga telah dijadikan sebagai laluan pengangkutan kenderaan. Dan akhir sekali, salah satu fungsi yang penting dan bermakna iaitu bertindak sebagai pembentung ribut.
Baiklah, kita akan teruskan dengan fungsi yang pertama iaitu mengurangkan isu banjir. Bagaimana lorong Smart Tunnel ini dapat mengurangkan banjir? Berikut merupakan 4 kawasan yang sering mengalami banjir kilat. Pertama, Jalan Semarak. Kedua, Jalan Kemuja Bangsar. Ketiga, Jalan Ampang off Jalan Sultan Ismail. Dan yang terakhir adalah Lebuh Raya Persekutuan Bangsar Sud City. Dengan wujudnya terowong smart ini, air banjir yang biasanya berkapasiti seperti 280 meter kubik kini berjaya dialihkan ke bahagian kolam tadahan Kampung Berembang Kelang melebihi 7 kali kapasiti biasa iaitu 600,000 meter kubik. Namun yang demikian, walaupun telah wujudnya terowong smart ini, mengapa banjir kilat masih melanda Sungai Kelang? Akibat daripada Sungai Kelang yang berkeadaan sempit dan mempunyai sistem perparitan yang sedia ada, gagal untuk menampung air hujan lebat yang turun dengan kapasiti yang tinggi. Berdasarkan gambar rajah peta di atas, Kuala Lumpur terletak di tengah-tengah pertemuan 4 batang sungai iaitu Sungai Batu, Sungai Gombak iaitu kawasan masjid ke bawah, Sungai Kelang dan Sungai Kerayong. Terowong smart hanya mengalirkan limpahan air sungai dari Sungai Kelang dan Sungai Gombak. Oleh yang demikian, air aliran yang berkapasiti tinggi akibat dari hujan lebat yang turun dari Sungai Batu dan Sungai Kerayong menjadi salah satu punca mengapa banjir kilat boleh berlaku. Fungsi kedua yang amat penting dan berguna bagi penduduk di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur iaitu untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas. Dengan adanya terowong smart ini, ia dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas ataupun trafik pada waktu sibuk harian sepanjang Jalan Sungai Besi dan Jejambat Lok U. Selain itu, terowong smart juga dapat mengurangkan masa perjalanan antara persimpangan Jalan Istana dan Kampung Pandan sebanyak 11 minit. Akhir sekali, dapat mengalihkan air banjir dari pertemuan dua sungai yang mengalir melalui Bandaraya Kuala Lumpur. Seperti yang kita tahu, reka bentuk bagi terowong smart ini terdiri daripada 3 peringkat ataupun mode di mana ia dijadikan sebagai laluan ataupun pengangkutan kenderaan. 2 tingkat yang atas adalah untuk kegunaan jalan raya sehala dan yang paling rendah sekali biasanya akan dipenuhi dengan udara. Apabila berlakunya hujan ribut ataupun taufan, kereta yang melalui terowong akan segera dipindahkan untuk mengelakkan berlakunya sebarang masalah yang tidak diingini. Fungsi yang terakhir adalah pembentuk ribut ataupun dikenali sebagai penapis ribut. Bandar utama seperti Kuala Lumpur menggunakan terowong smart untuk mengangkut air hujan ke saluran berdekatan seperti sungai. Terowong smart mempunyai besen tangkapan yang berfungsi untuk memerangkap sampah-sampah yang terapung dan langsung dilepaskan air dari sungai ke sungai yang lain. Seperti yang kita tahu, terdapat beberapa pembentuk yang merawat dan tidak merawat air. Rawatan air amat penting kerana air yang dilepaskan ke sungai haruslah dalam keadaan yang bersih dan terjaga. Isu alam sekitar perlu dititikberatkan dalam setiap struktur ataupun dalam operasi perancangan kejuruteraan. Sekian sahaja daripada saya akan teruskan kepada pembentang seterusnya iaitu Hanis untuk menerangkan reka bentuk dan struktur. Gambar rajah menunjukkan struktur binaan terowong smart secara keratan rentas. Diameter keseluruhan terowong ialah 13.2 km dan secara asasnya, terowong ini terbagi kepada 3 aras. 2 aras yang pertama berfungsi sebagai laluan trafik. Setiap aras laluan trafik adalah setinggi 2.55 meter dan mempunyai satu laluan kecemasan seluas 2.2 meter, 2 laluan trafik masing-masing seluas 3.25 meter dan satu jalur marginal seluas 0.15 meter. Manakala, aras yang paling bawah pula adalah dihaskan untuk laluan air. Rajah yang seterusnya pula menunjukkan gambaran terowong smart dari sisi. Jumlah kepanjangan terowong smart adalah 9.7 km. Laluan untuk air bermula dari Tasik Kampung Berembang dan berakhir di Tasik Taman Desa. Manakala, laluan trafik pula adalah sepanjang 3 km bermula dari bulatan Kampung Pandan dan berakhir di Lebuh Raya KL Seremban yang terletak bersebelahan lapangan terbang TUDM di Sungai Besi. Untuk menjamin keselamatan dan keselesaan pengguna, terowong smart dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan yang lengkap. Antaranya ialah sistem pengudaraan, sistem pencahayaan, sistem pengesan haba, sistem kebakaran dan telefon kecemasan, sistem selular dan komunikasi serta televisyen dita tertutup.
Terowong smart dilengkapi dengan sistem pengudaraan yang berfungsi bagi mengawal kualiti udara dalam terowong ketika trafik normal dan sesak, serta mengenal pasti pergerakan asap sekiranya berlaku kebakaran. Sistem pengudaraan terowong smart menggunakan konsep CFD iaitu Computational Fluid Dynamics untuk mengesan parameter seperti pergerakan bendalih, operasi keluar kecemasan dan profil pergerakan kenderaan. Dengan maklumat-maklumat ini, sistem ini kemudiannya dapat menganalisis dan menentukan hal laju udara kritikal. Selain itu, sistem pengudaraan dalam terowong smart juga bersifat membujur dan ia membekalkan udara segar menggunakan nozzle Sacardo. Oleh kerana sifatnya yang membujur, ia dapat mengarahkan asap ke arah sehala dengan trafik untuk mengelakkan kesesakan udara dalam terowong. Seterusnya, sistem pencahayaan pintar dalam terowong smart berfungsi bagi membekalkan visual yang jelas dan selesa bagi pengguna, di mana PLC, Programmable Logic Control, akan memproses keamatan cahaya dalam terowong dan selaraskan keamatan cahaya dengan sewajarnya. Dengan itu, sistem pencahayaan akan membekalkan pencahayaan dalam peringkat yang berlainan untuk keselesaan visual pengguna. Tujuan pengesan haba dalam terowong adalah bagi mengenal pasti sekiranya berlakunya kejadian kebakaran dan seterusnya mengaktifkan mekanisme pemadaman api dan operasi menyelamat dengan cepat. Untuk ini, sistem pengesan haba linear gentian optik telah dipasang kerana ia mampu melaksanakan penzonan boleh diprogram dan tindak balas juga boleh diperoleh dalam masa kurang daripada 10 saat. Sistem ini disepadukan dengan CCTV yang dipasang sepanjang terowong smart. Kemudahan ini dipasang di aci pintu keluar kecemasan dan laluan silang untuk memudahkan komunikasi ketika kebakaran berlaku. Setelah operator dimaklumkan tentang kebakaran yang berlaku, mereka boleh menyiarkan rakaman suara yang telah diprogramkan ke semua telefon kecemasan untuk memberikan arahan kepada pengguna. Walaupun rakaman suara ini pendek, ianya adalah berguna untuk memberikan arahan yang sewajarnya dan memaklumkan pengguna bahawa tindakan akan diambil dengan secepat mungkin untuk mengelakkan pengguna panik. Terowong smart dilengkapi dengan kabel untuk sistem komunikasi radio untuk memudahkan komunikasi bagi Jabatan Bomba Malaysia, polis, ambulans dan operator terowong. Semasa kecemasan, rangkaian komunikasi radio akan diganggu dan siaran akan disebarkan daripada pusat kawalan. Ini adalah penting agar pihak penyelamat boleh terus berkomunikasi tentang kecemasan yang berlaku dan mengambil tindakan yang wajar. Rangkaian komunikasi seluler juga membenarkan pengguna berkomunikasi dengan lancar dalam terowong. Akhir sekali ialah sistem televisyen litar tertutup. Sistem ini dipasang sepanjang terowong bagi memudahkan pemonitoran dan operasi. Lebih kurang 200 nos, CCTV dipasang sepanjang terowong bagi membekalkan liputan lorong trafik, lintasan silang dan pintu kecemasan sepenuhnya. CCTV yang dipasang juga mempunyai reka bentuk untuk menahan tekanan air setinggi 2.5 bar dan halaju air setinggi 5.5 meter per saat. CCTV ini juga diiringi dengan sistem pencahayaan yang menepati penilaian Ingress Protection 68 iaitu IP68. Salam sejahtera, nama saya Jenny Lau. Seterusnya saya akan membentangkan operasi dan mekanisme untuk struktur smart. Terdapat perbezaan pandangan dari segi mod operasi struktur smart. Menurut ISA ETL 2015 dan juga Santiman ETL 2006, terdapat 3 mod operasi bagi struktur smart. Namun begitu, menurut Dewi ETL 2018 dan juga Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, terdapat 4 mod operasi bagi struktur smart. 4 mod tersebut merangkumi mod 1 di mana diaplikasikan semasa kurang ataupun tiada hujan, mod 2 diaplikasikan semasa hujan sederhana, mod 3 diaplikasikan semasa hujan lebat dan mod yang terakhir adalah mod 4 di mana ianya akan diaplikasikan semasa hujan lebat berterusan. Hari ini kumpulan kami akan memfokuskan perbincangan terhadap operasi struktur smart yang mempunyai 4 mod. Mod 1 bagi struktur smart akan diaplikasikan semasa kadar presipitasi rendah ataupun tiada hujan. Dalam mod 1, terowong lebuh raya, motorway tunnel beroperasi secara normal, tiada air hujan di terowong banjir ataupun flood tunnel. Kolam pegangan, holding pond dan kolam simpanan, storage pond berada dalam keadaan yang kering. Pintu banjir, floodgate akan ditutup dan pintu lalu lintas, road gate akan dibuka. Mod 2 bagi struktur smart akan diaplikasikan semasa hujan sederhana.
Dalam mod 2, sistem smart akan diaktifkan. Air ribut yang berlebihan akan dialihkan ke dalam kolam pegangan holding pond. Ianya kemudian akan disalurkan melalui terowong pintas bypass tunnel ataupun dikenali sebagai terowong banjir menuju ke kolam simpanan iaitu storage pond. Geladak atas dan bawah terowong lebuh raya ataupun motor well tunnel masih dibuka untuk lalu lintas. Hanya 50 meter cube per second air ribut akan dilepaskan ke hilir iaitu Sungai Kerayong dan air banjir yang selebihnya akan disimpan dalam kolam simpanan iaitu storage pond untuk smart. Operasi mod yang seterusnya adalah mod 3. Mod 3 akan diaplikasikan semasa hujan lebat berlaku. Dalam mod 3, terdapat model banjir yang membuat ramalan berkaitan dengan kadar aliran air banjir. Menurut ramalan yang dibuat, kadar aliran air banjir yang memerlukan pengaktifan mod 3 untuk struktur smart ini adalah sebanyak 150 meter cube per second ataupun lebih. Dalam pelaksanaan mod 3, terowong lebuh raya ataupun motor well tunnel akan dikosongkan untuk persediaan pengalihan air banjir. Sekiranya hujan lebat berhenti lebih awal, terowong lebuh raya tidak akan dibanjiri air banjir dan seterusnya, pembukaan semula terowong lebuh raya akan dilakukan dalam masa 2 hingga 8 jam selepas penutupan. Namun begitu, sekiranya hujan lebat berterusan berlaku, pengaktifan mod 4 akan dilakukan. Operasi mod bagi struktur smart yang terakhir adalah mod 4. Mod 4 biasanya tidak akan diaplikasikan melainkan hujan lebat yang berterusan di mana berpotensi untuk menyebabkan banjir yang teruk berlaku. Hal ini disebabkan kos penyelenggaraan selepas banjir adalah sangat tinggi. Dalam mod 4, keperluan pengaktifan akan diasahkan 1 hingga 2 jam selepas mod 3 diaktifkan. Terowong pintas ataupun terowong banjir dan terowong lebuh raya, kedua-duanya akan digunakan untuk mengalirkan air banjir. Sistem kawalan akan mematikan semua pam saliran dan kipas pengudaraan menggunakan sekadar. Seterusnya, pintu lalu lintas akan ditutup. Diikuti dengan pembukaan pintu banjir. Seterusnya, smart akan memalungkan kepada JPS apabila selesai penutupan terowong dan bersiap sedia untuk mengalirkan air banjir. Pusat kawalan air ribut seterusnya akan membenarkan lebih banyak air mengalir ke dalam terowong. Paras air dalam terowong dipantau melalui CCTV. Selepas hujan berhenti, air banjir akan dilepaskan secara berperingkat ke dalam Sungai Kerayong. Seterusnya, terowong lebuh raya akan dibuka semula dalam tempoh 4 hari selepas penutupan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azra Nur Badrina dan hari ini saya akan membentangkan tentang contoh unit struktur yang terdapat di terowong smart. Jadi, terowong smart mempunyai pelbagai struktur yang unik yang menyebabkan ianya telah memenangi pelbagai jenis anugerah. Di antaranya adalah Habitat Scroll of Honour 2011 daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Tetapi pada hari ini, kita hanya akan memberi fokus terhadap beberapa fiturnya seperti bentuknya yang berperingkat, pintu kawalan banjir automatik, aci pengudaraan, peralatan pemantauan kualiti udara AQME dan First Responder Vehicle FRV. Bagi poin pertama iaitu reka bentuk, terowong smart dinobatkan sebagai terowong lencongan air yang terpanjang di Asia Tenggara dan kedua terpanjang di Asia. Kerana ia terdiri daripada 3 peringkat sejauh 3 km untuk menampung kenderaan bagi mengurangkan trafik sekaligus menjadi pusat saliran bagi air yang melimpah secara berlebihan. Bagi poin kedua, di kedua-dua hujung lebuh raya terowong terdapat pintu kedap air yang dipasang untuk memisahkan lebuh raya daripada terowong air ribut bagi keselamatan pengguna lebuh raya. Jadi sepanjang pengoperasian trafik, pintu kawalan banjir di kedua-dua hujung lebuh raya terowong akan kekal ditutup dan dibuka hanya apabila pintu kawalan menyengit di laluan masuk dan keluar ditutup apabila berlakunya fenomena seperti banjir kilat. Bagi poin yang ketiga, aci pengudaraan dibina pada selang 1 km antara satu sama lain. Pengalih udara berkuasa ini berfungsi untuk memperbaharui udara dan mengekalkan kualiti udara pada tahap yang baik di dalam lebuh raya terowong. Di samping itu, bagi memastikan kualiti udara sentiasa berada di tahap memuaskan,
Terowong smart mempunyai 38 set AQME iaitu Air Quality Monitoring Equipment untuk memantau tahap karbon monoksida, CO, nitrogen monoksida, NO dan zarah-zarah kecil yang terletak di dek atas dan bawah. Sistem pengudaraan akan dikendalikan secara automatik berdasarkan output sistem pemantauan kualiti udara. Dan akhir sekali adalah First Responder Vehicle atau dikenali sebagai FRV yang direka khusus untuk mengakses masuk ke lebuh raya smart dan bahannya juga lengkap untuk melakukan proses keselamatan apabila berlakunya kecemasan seperti kebakaran dan sebagainya di dalam terowong smart. Contohnya, sekiranya berlakunya perkara yang tidak diundang seperti kebakaran kenderaan atau mangsa yang terperangkap, masa yang diambil oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat ke lebuh raya smart akan dipendekkan dengan cara di mana setiap kenderaan akan diletakkan di lokasi yang berasingan dan FRV ini akan mendapatkan akses terus ke dek atas atau bawah terowong, tempat di mana berlakunya kecemasan tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.